tuan-tuan pernah dengar Nabi berdagang ke bumi Syam. Syam ni 4 buah negara, Jordan, Lebanon, Palestin dan Syria. Syria. Tuan-tuan dan puan sedaya sekalian, dia pusat perdagangan ni di Syria. Jordan ni perjalanan dan transit je, pusat perdagangan Syria. Jadi bila balik pada Syam, balik pada Syria ni, lalu Dihyah bin Khalifah ni dia pukul gendang nak cerita kata barang-barang sampai dah. Dia tak apalah musafir. Kan? Dan ketika tu Nabi sedang berkhutbah. Bila dengar barang sampai ni, takut nanti habis pula. Waktu tu musim kemarau, musim makanan tak ada. Pakat keluar ramai-ramai. Tinggal 12 orang je yang duduk depan Nabi, sedangkan Nabi sedang berkhutbah. Jadi bila berlaku macam tu lalu akhirnya habis je Nabi kata walladhi nafsu Muhammadin biyadihi law tataba'tum hatta lam yabqa minkum ahadun lasala bikumul wadi nara. Nabi kata, demi Tuhan yang nyawa Muhammad di tangannya, sekiranya kamu semua keluar sehingga tak ada siapa pun tinggal, sudah tentu kamu semua akan ditenggelami oleh api di lembah ni. Kan? Nasib baik ada 12 orang yang tunggu. Nabi kata kalau semua keluar, tak ada orang yang tunggu, pakat dia berebut belaka barang-barang yang dibawa ni, maka Nabi kata semua ni akan dibakar oleh api. Baik, tuan-tuan dan puan saudara sekalian, dia bila kita dengar cerita macam ni, pertama sekali kita kena faham bahawa ulama Ahlussunnah Jamaah mereka telah menyatakan bahawa para sahabat ni semuanya adil. Itu basic yang perlu kita faham. Sahabat ni adil belaka, tetapi mereka tidak maksum. Mereka kadang-kadang juga buat salah. Yang maksum ni Nabi je. Sahabat tak maksum. Mungkin mereka salah, tetapi salah mereka ini tidak menyebabkan cacat pada keadilan mereka tersebut. Begitu. Kan? Mungkin mereka ada melakukan dosa, kesalahan, lalu mereka minta ampun, Allah ampunkan. Kan? Dan Allah telah memuji para sahabat ni dalam Al-Quran, dan Nabi juga telah memuji-muji para sahabat ni dalam hadis baginda. Maka bila berlaku macam ni, kita kena faham sahabat juga manusia. Sahabat juga manusia, mereka memerlukan makanan yang pada ketika tu kemarau semua pakat keluar. Keluar tu di atas dasar kemanusiaan. Maka tidak wajar sangat kalau kita nampak apalah sahabat Nabi tengah khutbah mereka keluar. Kita jangan nampak macam tu. Kan? Kita tuan-tuan tak duduk dalam lingkungan ataupun dalam keadaan yang sangat teruk. Kita boleh tahan lah. Kita duk bayang kalau kita pergi sembahyang Jumaat, Tok Imam duk Tok Khatib tengah duk khutbah, kita pergi keluar makan cendol. Kita duk bayang macam tu. Waktu ni waktu kebuluran, waktu tak ada makanan. Tuan-tuan, bawa pada Syam ni barang-barang ni bila sampai, kalau mereka tak keluar nanti habis. Takut habis, orang pakat beli belaka. Jadi pakat nak makanan tu sangat diperlukan pada ketika itu. Kita nak kena faham macam tu, supaya kita tak nampak sahabat ni buruk. Kalaulah kita nampak sahabat pun boleh keluar Nabi tengah khutbah, kan? Jangan nampak macam tu. Sebab yang duk nampak sahabat buruk ni, kalau tuan-tuan tengok Syiah, Syiah bila dia tengok sahabat pun mengarut belaka, boleh duk keluar Nabi tengah khutbah, kan? Jadi tuan-tuan, kita nak kena faham situasi dan keadaan pada ketika itu macam mana, sehingga menyebabkan mereka keluar pada ketika itu. Baik. Kemudian biasalah kalau sahabat buat salah pun Nabi tegur. So teguran ataupun Allah tegur, teguran itu boleh jadi iktibar buat kita. Kalau sahabat tak buat salah langsung, tak ada salah langsung, maka tuan-tuan susah kita nak ikut contoh. Kan? Bila berlaku ada buat salah, ada buat silap, kemudian Allah tegur, Nabi tegur, so kita belajar daripada teguran Allah dan Nabi tersebut.
Baik. Kemudian kita tengok tafsir ayat yang ke-9 tu. Ayat ke-9. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kata Allah, mafhum. Kemudian setelah selesai sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpahan kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan juga di akhirat. Baik. Dalam ayat ini Allah perintahkan, Allah kata bila dah selesai sembahyang maka bertebaranlah. Nak pergi lah, nak buat apa pun buatlah, nak buat kerja apa pun buatlah. Hak tadi ni kita tuan-tuan asalnya mungkin kita kerja, kemudian wa idza nudiya lis-salati fas'au ila dzikrillah. Apabila dipanggil kamu untuk menunaikan salat, Allah kata fas'au, bersegeralah untuk mengingati Allah. So yang tu jangan tangguh orang, pergi. Bila dah selesai salat, lalu Allah kata fantashiru fil ard, maka bertebarlah di muka bumi. Nak buat apa buatlah. Tuan-tuan, kita perlu kena sabar kejap je. Ada orang dia tak sabar tempoh ni. Orang tengah ni Tok Khatib tengah khutbah, dia makan cendol, dia beli barang. Sedangkan bila dah selesai salat ni, Allah kata fantashiru fil ard, pergilah mana-mana kamu nak, kan? Pergilah kamu mana kamu nak, kan? Allah kata carilah apa yang kamu hajati daripada limpahan kurnia Allah ni, kan? Nak kena sabar sedikit je. Bila dah selesai salat, maka buatlah kerja. Baik. Dan bila buat kerja ni, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kemudian Allah kata apa? Masih ayat 9 ni. Ayat 9 lah, ayat 9. Habis ni, fas'au ila dzikrillah. Tadi ayat 10. Betul ayat 10. Fa idza qudiyatis salat fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Bila Allah suruh bertebaran di muka bumi ni, cari apa yang kurniaan Allah ni, Allah kata wadhkurullaha katsira, dan ingat Allah banyak-banyak. So Allah nak cerita, bila kita bertebaran buat kerja apa pun, kena ingat pada Allah. Kena ingat pada Allah. Maka ingat pada Allah ni bukan waktu salat je, kan? Bukan duduk dalam surau je. Ketika kita di luar juga, kan? Ketika kita di luar juga, ketika waktu kerja. Tuan-tuan, kalau waktu kerja ni kita ingat pada Allah, maka jadi tak rasuah? Tak jadi. Sebab ingat Allah. Sebab tu bila Allah suruh bertebaran, cari apa yang daripada min fadlillah, daripada orang kata limpah kurnia Allah ni, Allah suruh ingat Allah banyak. Kalaulah kita buat kerja urusan apa pun ingat Allah, dia selamat dunia ni. Dia yang jadi macam-macam ni sebab bila buat apa-apa pun dia tak refer pada Allah, dia tak ingat Allah. Tuan-tuan, kalau nak bagi rasuah, kalau ingat Allah, duk rasa kalau ambil ni dapat ni tak banyak mana, kan? Tapi ke akhirat Allah nak balas Allah Rabbi. Kalau boleh ingat macam tu, selamat. Selamat. Baik, tuan-tuan puan-puan saudara sekalian. Kemudian dia kata terdapat riwayat menyatakan bahawa Iraq bin Malik radhiyallahu anhu ketika beredar setelah selesai solat Jumaat, beliau akan berdiri di pintu masjid sambil berdoa, Allahumma inni ajabtu da'watak wa sallaitu faridatak wa antashartu kama amartani farzuqni min fadlik wa anta khairur raziqin. Ni Iraq bin Malik ni, bila habis dah selesai solat Jumaat ni, dia duduk di pintu masjid ni, dia doa. Dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyahut seruanmu. Sebab tadi ni Allah sahut panggilan, Allah sahut manusia ni untuk hadir ke masjid untuk tunaikan salat. Kemudian dia kata, ya Allah, sesungguhnya aku telah menyahut seruanmu, aku telah menunaikan kewajipanmu, dan aku berusaha mencari rezeki di bumi ini
seperti engkau perintahkan, kurniakanlah kelebihanmu padaku kerana engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Tuan-tuan puan-puan dan sekalian, dia kurnialah kelebihan padaku kerana engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Ada orang dia tak nak pergi solat Jumaat ni kadang-kadang sebab dia duk rasa tak dapat income, kan? Tak pergi solat ni sebab tak dapat income. Baik, tuan-tuan puan-puan dan sekalian, dia tak rasakan bahawa yang bagi rezeki ni Allah Ta'ala. Yang bagi rezeki ni Allah Ta'ala. Jangan kata tak pergi langsung. Tuan-tuan yang meniaga kat luar tu pun, kan, hanya waktu yang sedikit je. Semayang dia pergi, waktu khutbah meniaga lagi. Tuan-tuan, bila dia nak tinggal, dia akan rasakan sekali kalau aku tinggal ni makin ramai orang haduk mari makan nak beli ni. Tuan-tuan, di Nilai, masjid kat Nilai tu, masjid besar tu, saya tengok khatib dia bagus. Khatib dia, berapa kali saya pergi, khatib dia peringatkan, tuan-tuan yang berada di luar, tolong masuk. Ni bukan masa untuk nak berjual beli, untuk makan apa semua, kan. Orang buat tak buli je. Hak jual cendol, jual mi, hak beli makan. Hak jual kepiah putih je. Tak tahu saja berlakon bubuh kepiah ke apa ke, tak tahu. Tuan-tuan, sebab tu ada orang dia rasa, waktu ni kalau aku masuk masjid dengan khutbah, kurang-kurang ada 20-30 orang ni beli. Kalau untung seorang RM1, 30 orang RM30. Dia lupa hak nak bagi rezeki tu Allah Ta'ala, bukan manusia. Dia duk nampak 20-30 ringgit ni, dia tak nampak Allah yang nak bagi rezeki tu. Sebab tu tuan-tuan, Iraq bin Malik ni, dia doa, kurniakanlah kelebihanmu padaku kerana engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Minta ke Allah Ta'ala, kan? Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik. Kemudian dalam sebuah hadis, man dakhala suqan min al-aswaq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kataballahu lahu alfin hasanatin wa maha anhu alfin sayyi'atin. Siapa yang masuk mana-mana pasar sambil berkata, dia masuk ke dalam pasar kemudian dia berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, kan? Dia baca yang tu, kemudian Allah Nabi kata apa? Nescaya Allah akan berikan kepadanya beribu-ribu kebaikan dan menghapuskan daripadanya beribu-ribu kejahatan. Siapa dia masuk je dalam pasar, dia baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan berikan kepadanya beribu-ribu kebaikan, dihapuskan beribu-ribu kejahatan. Pasar yang dimaksudkan ni bukan pasar borong selayang. Kita selalu bila sebut pasar dalam ni, kita nampak pasar borong selayang tu, kan? Pasar ni lebih membawa maksud macam lebih kurang shopping kompleks lah, kan? Sebab selalunya hak kita lupa diri ni, masuk pasar borong selayang, pasar jual ikan ke hak shopping kompleks lah, kan? Masuk pasar borong duk tengok apek je, duk tengok Myanmar, kan? No, shopping kompleks no. Pusat beli belah dengan pusat-pusat pun banyak. Itu yang mencabar lah. Jadi di ketika cabaran itu, kita masih ingat pada Allah. Masuk tu kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. So kita masih ingat pada Allah, kan? Allah akan berikan ribuan kebaikan dan hapuskan ribuan kejahatan. Yang tu sebab masuk shopping kompleks ni, dia lelaki cabaran lelaki, perempuan cabaran perempuan, kan? Lelaki ni cabaran lelaki duk hak melintas lah, kan? Hak duk melintas. Cabaran perempuan pula lain, kan? Cabaran perempuan lain, dia cadang nak beli tudung, kan? Sampai shopping kompleks nampak beg tangan cantik, kan? Lelah dia bawa balik kapet,
Asalnya nak beli lain, nampak lain lawa, bawa balik beli lain kan. Terus cabaran perempuan gitu, cabaran lelaki lain. So tak kira lelaki ke perempuan ke, bila masuk dalam kedai shopping kompleks begini, kalau masih ingat pada Allah, so di sana ada ganjaran dia kan. Di ketika lebih mencabar, kita ingat pada Allah ketika cabaran tersebut, kira orang hebat ni. Baik. Kemudian ayat yang ke-11. Ayat ke-11, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma 'indallahi khairun minal lahwi minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apa kata Allah? Apabila mereka nampak yakni peluang perniagaan atau hiburan, mereka lantas pergi menggapainya. Mereka meninggalkan engkau wahai Muhammad bersendirian, tegak berkhutbah, katakanlah kurniaan yang ada di sisi Allah jauh lebih baik daripada hiburan dan peluang perniagaan. Sememangnya Allah Tuhan pemberi rezeki yang paling baik. Baik, tuan-tuan puan dan puan sekalian. Jadi hak ni kita cerita ni, ayat ke-11 ni ada yang kita sebut sebab turun tadi ni. Mereka duk nampak ni bila peluang hak balik perniagaan daripada Syam ni, oh yang ni dah ada peluang ni. Dan apatah lagi ketika kemarau yang berpanjangan, dia menyebabkan mereka tak ada makanan sehingga mereka lupa. Mereka duk nampak rezeki hak datang daripada Syam tu, mereka lupa pemberi rezeki kan? Lupa kepada pemberi rezeki yang sebenar, iaitu Allah Ta'ala. Baik, apa yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-9 sampai ke-11 ni? Maka kalau kita tengok dalam tafsir Munir ni, Dr. Habas Zahili dia telah gariskan beberapa pedoman dan pedoman yang kita boleh kita ambil daripada ayat 9 sampai ayat ke-11. Pertama sekali dia kata hukum salat Jumaat adalah fardu dan mengerjakannya juga adalah fardu. Fardu Jumaat tidak diperintahkan ke atas pesakit, orang terlantar sakit berpanjangan, musafir, hamba dan wanita serta orang buta dan golongan tua yang tidak boleh berjalan kecuali dengan bersandang pada sesuatu. Dia kata solat fardu Jumaat ni wajib. Wajib, fardu. Jangan duk nampak Jumaat je, solat 5 waktu juga fardu. Sebab orang Melayu ni, dia duk nampak kadang-kadang hak Jumaat je dia nampak, yang fardu dia tak nampak. Dan Jumaat pula hak 3 kali lah. Dia kata aku masuk minggu ni baru 2 kali tak pergi. Dia main hak, tak tahu lah, ni mazhab hak dia buat sendiri kan. Dia kata masuk minggu ni baru 2 kali, minggu depan baru pergi balik. Dulu famous kan? Betul kan? Jadi pakat duk guna benda-benda macam ni. Saya sebab tu bila kita sebut solat fardu Jumaat ni wajib ataupun fardu, kita nak kena nampak juga solat 5 waktu juga fardu kan? Baik. Jadi yang tidak diperintahkan, tidak diwajibkan untuk solat Jumaat, kalau tak diwajibkan solat Jumaat, bukan bermakna solat tu pupus lalu. No, solat Zuhur kena buat. Sebab solat ni kena buat apa keadaan sekalipun. Walaupun sakit, walaupun apa keadaan sekalipun, kena buat. Kena buat. Jadi dia tak wajib pergi untuk tunaikan solat Jumaat ni. Pergi ke masjid untuk tunaikan solat Jumaat. Contohnya dia kata orang sakit lah. Orang sakit. Kemudian begitu juga yang terlantar sakit berpanjangan, musafir. Musafir tak wajib untuk hadir Jumaat. Tuan-tuan, kita kan musafir ni dalam mazhab Syafi'i ni, kalau keluar hari Jumaat kena keluar sebelum subuh. Kalau keluar selepas subuh, ini bermakna mereka kena tunaikan solat Jumaat. Kena tunaikan solat Jumaat. Wallahu a'lam. Saya cenderung pada pandangan-pandangan yang lain. Bukan pandai-pandai sendiri kan? Ini kecenderungan bila kita belajar. Kita dah tentu ada kecenderungan bila kita nilai nas semua kan? Sebab tuan-tuan, ketika itu para ulama dulu, kalau kita tengok ni fiqh mu'asarah, fiqh yang moden ni, termasuk pandangan contohnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi.
Sebab dulu ni tuan-tuan, dia bukan ada tiket kapal terbang, tiket bas ekspres, kan? Dia tak ada semua benda tu. Kita zaman sekarang ni, dia ada benda-benda tu. Contohlah kapal terbang pukul 9 pagi ataupun pukul 11 pagi Jumaat. Hari lain tak ada. Nak kena bila tengok minggu depan pula baru ada tiket. Ataupun bas ekspres, sama juga. Jadi kita keluar tu pukul 8 pagi, kan? Kita keluar tu pukul 8 pagi. Habis tu nak solat Jumaat, nak parking kapal terbang kat mana? Nampak keadaan begini. Sebab tu tuan-tuan dan puan sama sekalian, dia dalam di sisi Imam Syafi'i sendiri pun ada mazhab Al-Qadim, ada mazhab Jadid. Ada pandangan lama, ada pandangan baru. Ketika berada di Iraq dan kemudian bila ke Mesir, tuan-tuan, dia ada perbezaan pandangan. Orang yang sama, Imam Syafi'i, berbeza pandangan. Semasa di Iraq, pandangan lain. Semasa di Mesir, pandangan lain. Itu pun tuan-tuan, orang yang sama, kemudian tempoh yang tidak lama, dan kemudian situasi yang berbeza dengan sekarang. Apatah lagi berlalu, tuan-tuan, dah berapa lama dah, kemudian jarak pula terlalu jauh. Maka kalaulah di Imam Syafi'i, boleh jadi beliau juga mempunyai pandangan yang berbeza, kan? Kalau dalam tempoh yang singkat dan jarak yang tidaklah sampai jauh, macam daripada Iraq ke Malaysia ni tuan-tuan, pun ada berbeza pandangan, apatah lagi ni jarak masa yang terlalu panjang, kan? Sebab tu dia fiqh ni, dia murunatul fiqh. Fiqh ni dia fleksibel.